Kita ke Bumi Kenyalang. Individu mengalami masalah kesihatan mental terus diberi perhatian. Perincian lanjut bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Ya Zahid, terima kasih. Kerajaan Sarawak terus berusaha membuat perancangan untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi membantu golongan yang mempunyai masalah kesihatan mental di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, terdapat individu yang mempunyai masalah mental kini menjadi gelandangan manakala ada yang masih tinggal bersama keluarga masing-masing. Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata perbincangan lanjut dan sesi libat urus bersama pelbagai pihak perlu diadakan bagi mencari jalan penyelesaian untuk membantu golongan ini. Ujarnya kementerian memahami kegusaran dan kesukaran ahli keluarga terdekat yang terpaksa menjaga individu yang mempunyai masalah mental sehingga terpaksa bertindak mengurung mereka agar tidak membahayakan diri dan orang lain. Justru itu katanya amat penting bagi kerajaan mencari jalan untuk menyediakan sistem sokongan sosial untuk golongan ini pada masa akan datang. In our quest to become a developed state, dari segi fizikalnya, dari segi ekonominya, kita juga perlu melihat dari segi sistem sokongan sosial yang perlu kita wujudkan untuk kumpulan rentan, the disadvantaged and the needy in our community ini. Datuk Seri Fatimah berucap pada program operasi bersepadu menyelamat gelandangan di Sibu malam tadi. Fokus khusus operasi bersepadu malam tadi adalah sebagai pelaksanaan projek rintis bagi menyelamat gelandangan bermasalah kesihatan mental mengikut prosedur operasi standard SOP dan petunjuk prestasi utama KPI yang telah dibangunkan pada 23 Julai lepas di Sibu. Melalui SOP itu, Hospital Sibu akan membuat pertukaran gelandangan yang sudah stabil di ward akut psikiatri ke tempat transit gelandangan TTG mengikut kemampuan kapasiti TTG Sibu. Sementara itu, gelandangan bermasalah mental yang baru diselamatkan pula akan dihantar ke Hospital Sibu untuk diberi rawatan di ward akut mengikut kemampuan kapasiti ward akut sehingga stabil dan layak ke TTG Sibu. Baik, sementara itu Rumah Suri Kenangan RSK Sibu yang telah siap fasa 1 berjumlah kira-kira 15.8 juta ringgit bakal beroperasi bulan Ogos iaitu pada bulan ini. Menurut Datuk Seri Fatimah Abdullah, pembinaan RSK Sibu terbahagi kepada 2 fasa. Namun buat masa ini, pembinaan bagi fasa 2 masih di dalam tempoh perancangan bagi memastikan segala kemudahan dan keperluan projek ditepati. Jelasnya sebelum ini, RSK Sibu harus dibina semula oleh kerana keadaan bangunan yang sudah terlalu usang dan memerlukan baik pulih bagi memastikan keselamatan dan keselesaan penghuni sentiasa dijamin. So, dalam fasa kedua kita berharap nanti ada kemudahan seperti kemudahan untuk salvation room di mana di situlah nanti doktor ataupun pihak medical boleh datang secara berkala dan dari situlah doktor kita dapat perkhidmatan pemeriksaan kesihatan. Ujarnya, pembinaan RSK mengaplikasikan konsep mesra warga emas dalam reka bentuk dan perancangan bertujuan untuk mewujudkan suasana komuniti sihat terutamanya di kawasan kediaman supaya penghuni dapat berinteraksi antara satu sama lain sekaligus mengurangkan rasa sunyi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada simbolik majlis penyerahan Rumah Seri Kenangan Sibu. Kata Datuk Seri Fatimah, RSK ini dapat menempatkan seramai 50 orang penghuni yang memerlukan jagaan serta perlindungan. Tambahnya, penting bagi RSK ini menjadi sebuah tempat yang ceria serta menempatkan banyak kemudahan yang dapat memberi banyak manfaat kepada golongan warga emas. Saudara, penduduk di sekitar Bandaraya Kuching adalah dijemput untuk memeriahkan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan diadakan bermula Jumaat ini sehingga Ahad bertempat di dataran perayaan Petra Jaya Kuching. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, pelbagai pengisian telah disusun atur sepanjang 3 hari penganjuran jelajah itu yang mana Sarawak merupakan lokasi yang ke-7.
Jelas Datuk Seri Fadilah, antara aktiviti yang dianjurkan adalah Karnival Kerjaya yang menawarkan lebih 1,000 peluang pekerjaan daripada pelbagai sektor, Kenduri Keluarga Malaysia yang menyediakan juadah unik Sarawak seperti bubur pedas dan planetarium bergerak yang dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Di samping itu, terdapat juga 28 buah booth pameran daripada pelbagai Kementerian Persekutuan dan Negeri yang menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada sesi temu bual menerusi telefon saluran Sarawak FM pagi tadi. Turut disediakan adalah kaunter bergerak daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran dan juga klinik mata. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijadual akan merasmikan penutupan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia pada Ahad. Penemuan objek yang dipercayai serpihan roket Long March 5B China di Kampung Sepupuk Niah Miri telah dikeluarkan dari lokasinya terbenam kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Pegawai Penyelidik Agensi Angkasa Malaysia MAISA, Soleha Ismail memberitahu serpihan terbabit dibawa ke Makmal Jabatan Kimia untuk dianalisa bagi mengenal pasti sama ada objek berkenaan adalah serpihan roket negara China atau sebaliknya. Segi mata kasar mungkin ia adalah daripada serpihan itu, mungkin. Tapi kami kena buat siasatan lebih lanjut lah. So dari segi ini dia adalah komponen yang bawah sekali. Salah satu komponen yang bawah sekali lah. Cuma apa-apa pun confirmation kami akan maklumkan kemudian lah selepas kami buat kajian terperinci sama ada untuk kami sahkan sama ada betul ia daripada serpihan roket itu ataupun bukan. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Miri. Sementara itu, saksi kejadian Ho Cheng Seng turut berkongsikan situasi ketika objek berkenaan jatuh di halaman rumah beliau. Awal pagi Ahad lah, ini macam kurang lebih pukul 1 macam. Ada dengar bunyi lah. Dia suara besar macam jatuh bilun ni macam boom macam. Lepas itu buka jendela tengok tapi tidak nampak apa. Lepas hari Ahad petang, baru pergi sana jalan-jalan, baru jumpa ini balang. Dalam tanah ada satu lubang, ada satu biji besi ni macam. Lepas itu saya gambar, pergi Patunia lah, balai polis, pergi bikin report ini macam. Dalam pada itu, Pengarah Zon Pejabat Zon Sabah dan Sarawak, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, Nurul Sariza Azidin, juga mengesahkan objek yang ditemui itu bukan bahan radioaktif. Untuk makluman, semalam pihak PZSS iaitu Pejabat Zon Sabah Sarawak AELB, kami telah membuat aktiviti verifikasi di Sepupuk Lama Niah yang mana aktiviti verifikasi yang dilakukan oleh pegawai AELB sendiri iaitu seramai 4 orang mendapati bahawa bahan yang disyaki sebagai serpihan daripada Long March 5B tersebut adalah bukan bahan radioaktif. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita di Bintulu. Selain itu, satu lagi penemuan objek yang berbentuk logam separa bulat dijumpai di kawasan kebun sawit persendirian semalam, kira-kira pukul 9 pagi di Bintulu, juga telah disahkan tidak mempunyai bahan radioaktif. Persatuan Veteran RTM PVRTM bercadang untuk menerbitkan buku mewah bersekitar personaliti penyiaran RTM Sarawak. Menurut Presiden Persatuan Veteran RTM PVRTM Zohara Ghani Muhammad Batusha, ramai pesara RTM mempunyai bakat untuk menulis bagi terbitan buku tersebut. Kandungan buku tersebut boleh digunakan untuk hari penyiaran setiap 1 April yang mengandungi personaliti RTM Sarawak dari pelbagai seksyen termasuk penyampai radio dan juga berita. Ini susulan kejayaan pelancaran buku mewah di sebalik nama orang RTM yang telah diperkenankan oleh penaung Diraja Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin pada 14 Mei lalu.
Beliau berkata demikian pada taklimat jejak pesara RTM di Auditorium Kecil RTM Sarawak di Kuching. Pada majlis sama turut menyaksikan penyerahan surat lantikan daripada Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Nur Jihan Yahya, kepada bekas Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Datuk Nur Hayati Ismail sebagai penasihat PVRTM. Ditubuhkan pada tahun 1995, PVRTM berperanan mengeratkan silaturahim bersama pesara RTM selain menjalankan pelbagai kegiatan termasuk melibatkan kebajikan dan kesihatan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Kita akan berhenti